Okey, so kita continue Okey. Kelas hari ini unit 5, tingkatan 5. Tajuk dia integriti pemacu kecemerlangan organisasi. Maksudnya topik ini adalah lanjutan daripada tingkatan 4. Tingkatan 4 unit 5 adalah berkaitan dengan integriti individu. So sekarang integriti organisasi. Tapi dalam form 4 juga unit 6 itu adalah integriti keluarga. So individu first, keluarga, and then you go to form 5, dia start daripada integriti organisasi. Dan selepas ini unit 6 dalam form 5 you have integriti yang berkaitan dengan negara. Understand? Okay, nampak. So dia kesinambungan. Okay, nampak. So integriti organisasi lah. Boleh Okay. So as usual, apa yang ada dalam sukatan so kita kena go through konsep. Okay, borang. Mesti tahu apa maksud dia. Fahamkan maksud, nanti senang untuk ingat dan hafal. Understand? You cannot ingat atau hafal tanpa mengetahui maksud. It is going to be very difficult. Nampak? Okay, so we start with the first thing. Of course, dia ada bagi cadangan nilai. So, cadangan nilai. But before kita masuk integriti, so cikgu ingatkan sebab dia ada kaitan. Okay, so sifat utama yang dapat melahirkan. Okay, yang dapat melahirkan jati diri, produktif dan berkualiti. So integrity means integrity individu. Integrity individu. Okay. Sifat utama yang dapat melahirkan jati diri produktif dan berkualiti. Maksud orang yang produktif. Boleh? Dan kamu adalah orang yang berkualiti. Produktif means hasil kamu, kerja kamu bermutu. Dan you are a quality kind of a person. Apa tu? Productive and quality. Lepas tu kita sambung balik. Okay, dan dia kata apa dia? Berkualiti dalam setiap perlakuan. Setiap tingkah laku kamu. You show productive and quality in you. Nampak tu. So kalau kamu student integrity means you are a quality student and you are very productive. Buat kerja semua. Cikgu bagi kerja rumah semua siap. Everything up to date, you siap. Understand? So you got integrity lah dalam diri kamu. Understand? Very productive. Hasil kerja kamu bagus. Quality, bermutu. But bukan dalam buat kerja saja, semua aspek. So setiap perlakuan kamu is like that. Very difficult to find orang macam inilah, tapi memang wujud. Sometimes ada juga orang yang kita boleh nampak banyak perkara dia boleh laksanakan dengan baik. Understand? Nampak? So very difficult lah untuk cari orang macam itu. So you tanya saya personally, cikgu pun bukanlah 100% perfect. Understand? So I always believe that there is no perfect person lah. Understand? But almost perfect. Integrity individu means. Nampak? Okay. Sebab itu dia buat kerja secara jujur. So kita ada nilai kejujuran. Dia work together dengan semua orang. Dan yang ini adalah organisasi. Organisasi means tempat kamu bekerja. Macam saya, sekolah adalah organisasi, tempat saya adalah tempat menuntut ilmu. Understand? Nampak tu. Tapi kita semua ada dalam organisasi sekolah.
dalam buku teks. Ya. So kedua-dua definisi ya. Wait, my internet. Okay. Kedua-dua definisi iaitu integriti individu dan integriti organisasi. Kedua-duanya sudah muncul dalam dua definisi. Understand? Pelajar-pelajar yang ambil kertas lah, so makluman mereka lah. Understand? Ada definisi. Understand? Dua definisi sudah keluar out of 7. Tinggal lagi 5. Understand? Okay. So, maksud integriti organisasi. So, you tengok. So, maksudnya kamu bekerja dalam organisasi, kamu ada dalam organisasi, kamu akan mematuhi pematuhan, kamu mematuhi peraturan semua all that lah. Mematuhi pematuhan amalan terbaik. Sebab dalam organisasi kamu kena tunjukkan sikap yang baik, amalan yang baik. Tapi ini bukan amalan baik saja tau, terbaik. So, pematuhan amalan terbaik berdasarkan, so dia ada beberapa perkara dekat sini ya, berdasarkan pelaksanaan kod etika. Berdasarkan pelaksanaan kod etika. So, saya adalah seorang guru. So, saya kena mematuhi kod etika perguruan. Kalau saya seorang doktor, saya mesti mematuhi apa? Kod etika perubatan. Nampak tu? Boleh. So, saya lawyer means kod etika guaman. So, setiap kerja itu ada kod etika dia. So, berdasarkan tempat di mana kamu bekerja lah. So, mesti ada kod etika bekerja. So, kamu follow that. And then, kamu follow piagam pelanggan. Piagam pelanggan ini dibuat oleh organisasi kamu untuk pelanggan. Dia bagi satu jaminan kepada pelanggan. I don't know whether you still remember. Benda ini ada dalam tingkatan 3 tau. Buku moral. Piagam pelanggan. So, I show you. Form 3 book. Piagam pelanggan meningkatkan kualiti perkhidmatan awam, government sector lah. So, piagam pelanggan. Ia bagi jaminan. Piagam pelanggan itu adalah jaminan sebuah jabatan tentang perkhidmatan yang disediakan. Garanti. Dan dia menerangkan jenis perkhidmatan yang mereka tawarkan. Dia menerangkan hak yang patut diterima oleh pelanggan. Tapi secara bertulis. Dia tulis dan dia paparkan, dia pamerkan di tempat strategi dalam jabatan mereka. So that people walk in, they can see piagam pelanggan dia. Understand? Okay, nampak tu. So, dia ada bagi contoh dalam form 3. Like, piagam pelanggan polis di Raja Malaysia. You masuk saja polis di Raja Malaysia, bangunan balai polis, you boleh nampak piagam pelanggan is there. So, one of it, kamu boleh nampak. Mengambil tindakan susulan kepada semua aduan yang diterima secara rasmi dalam tempoh 3 hari bekerja daripada tarikh penerimaan. So, maksudnya, let's say kamu report hari ini, within 3 days, work. Okay, student. Okay, okay, tengok. So, within 3 days, working days, mereka sudah ambil action lah. Tindakan susulan sudah ambil. And then let's say dalam balai polis kamu ambil nombor giliran. Understand? Nombor giliran kamu tahu kan? Understand? So, you ambil nombor giliran, you duduk dekat counter, you duduk dekat tempat menunggulah. So, mereka akan kata, okay, 1, 2, counter 3. So, you pergi sana. So, the moment you take the number, within 15 minutes, mereka sudah layan kamu. Maksudnya, layanan dia adalah dalam 15 minutes, memang kamu masuk saja, ambil saja nombor, by 15 minutes, they will layan you. Ini ada dalam dia punya piagam. Ke 15 minutes, kadang-kadang mungkin ambil lebih banyak masa sebab orang yang pergi dekat kaunter banyak bercakap-cakap macam mana? Understand? Nampak tu. Okay, but they put lah
At least within 15 minutes, kamu akan dapat layanan. Something like that. Nampak tu? Boleh ha? So this is what jaminan mereka bagi. Within 15 minutes, something like that. Azan. So sekolah pun ada, mungkin ada piagam pelanggan, dia kata habis saja exam, within 3 weeks kamu akan dapat results kamu. So they only take about, by 3 weeks, they will mark your paper and give. Azan, nampak tu. So dia ada piagam pelanggan, jaminan. Boleh ha? Something like that. Boleh ha? Okay. So this is what ada dekat sini lah. So pematuhan amalan terbaik berdasarkan pelaksanaan kod etika. So kamu sudah letak piagam pelanggan macam itu within 3 days, working days. So you must make sure you take action dengan cepat lah. Azan ha? Kalau tidak, langgar piagam pelanggan tak boleh. Next, kita ada sistem dan proses kerja. We have to follow the system and proses kerja. Nampak ha? Okay. Ini maksud integriti organisasi, perlu kamu ingat. So kalau keluar definisi, pecahan yang mereka bagi kita tidak tahu. So 2 markah mean at least ada 2 perkara dekat sini pecahan, kamu akan dapat 2 markah ready lah. Tapi we don't know berapa pecahan dia, tapi selalu saya nasihatkan student, kalau definisi tolong ingat word by word. So you have 7 definisi saja. So try to remember lah. Understand? Nampak tu. Boleh word by word if possible. Understand? That's the best. So out of word by word, kamu mungkin boleh ingat beberapa, separuh kamu ingat. Understand? Lari sedikit lah. Mematuhi pelaksanaan etika, piagam pelanggan, sistem dan proses kerja, let's say. Ada sikit-sikit ada. Lebih kurang kamu dapat, worst come to worst can get 1 mark. Understand? Kalau hafal semua lagi bagus. Understand? So buat mengikut kemampuan kamu. At least half boleh ingat. Benda penting separuh kamu boleh ingat pun is good. Boleh Okay. Next. Cara melaksanakan integriti dalam organisasi. Cara melaksanakan integriti dalam organisasi. The first one you can see. Mematuhi kod etika kerja. Kod etika kerja. Tadi cikgu ada beritahu kamu kod etika kerja ini bergantung kepada kerja. Ada kod etika perubatan. Kamu kerja sebagai doktor. Okey. So etika perguruan, kod etika perguruan, sebab macam saya cikgu kerja sebagai guru. So kita ada kod etika kerja untuk guru. So kod etika kerja means depends on what kind of work you are doing. Perubatan kalau doktor, perguruan ada untuk guru. Lepas itu untuk lawyer kita ada guaman. Understand? Okay, dan so kita ada banyak. Jurutera pun ada, kejuruteraan. Engineer pun ada kod etika dia. So semua kerja ada kod etika dia. So kita follow. Understand? Okay. Then after that kita kena melaksanakan. Semua organisasi ada visi dan misi. So kita buat kerja mesti laksanakan visi misi. Don't do anything against visi and misi. So cikgu bagi contoh. Okay, let's say kalau KPM. Visi KPM itu apa? Semua ada dalam sekolah lah, kamu boleh nampak. Understand? So dia punya visi adalah vision. So pendidikan berkualiti. Insan terdidik. Negara sejahtera. Maksudnya ini visi dia. So kita kena laksanakan. So semua guru, not only guru lah, kamu pun kena buat kerja kamu dengan baik lah. Sebab everybody heading towards education, quality education. Nampak tu? Pendidikan berkualiti. Dan kita nak kamu jadi insan terdidik. Dididik secara betul lah. So saya kena buat didikan secara betul and you have to learn also. So saya mengajar, you belajar. Dan kamu jadi insan terdidik. Sebab you orang penting sebab you adalah pelanggan kami. Understand? Dan negara kita sejahtera.
pendidikan kualiti, kamu semua terdidik dengan baik, maka negara kita. So saya buat kerja dekat sekolah, saya kena laksanakan visi KPM sebab saya adalah warga KPM. Nampak? I have to follow lah. Understand? Dan misi KPM, misi adalah selalunya lahir daripada visi lah. So dia kata melestarikan sistem pendidikan berkualiti, yang berkualiti, yang berkualiti untuk. So melestarikan means, saya sudah beritahu, melestarikan means mengekalkan, melestarikan alam, mengekalkan alam. Understand? So melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk, kenapa kita kena kekalkan sistem pendidikan berkualiti? Untuk membangunkan. Untuk membangunkan apa? Untuk membangunkan potensi. Untuk membangunkan, So untuk membangunkan potensi. Membangunkan potensi individu. Potensi individu penuhi. Bagi memenuhi aspirasi negara. Nampak? Zen. So misi KPM adalah kita melestarikan, kekalkan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi kamu. So potensi individu adalah potensi kamu lah. Mengikut kehendak negara, aspirasi negara. Understand? So bila kita buat kerja yang mereka telah gariskan. Understand? Nampak? So we follow KPM lah. Understand? Ini contoh saya bagi bidang saya lah. Understand? Nampak tu? Boleh. So you also sama. You kena bangunkan potensi diri kamu. You must identify apa kelebihan kamu and bangunkan. Understand? Jadi orang yang berguna lah. Aset untuk negara lah. Understand? Okay, nampak. Dan mengelakkan penyelewengan kerja. Mengelakkan penyelewengan kerja means, kamu kena tahu, penyelewengan kerja means, itu adalah menipu. Kamu menipu in terms of bekerja, atau kamu menyimpang, tak buat kerja dengan betul lah, something like that. Mengelakkan. So kamu, kalau kamu laksan itu yang berintegriti, pekerja yang penyelewengan kerja. Jangan menipu. Jangan menipu, tak buat kerja tapi cakap buat kerja. Understand? Okey, nampak. So benda-benda ini memang kadang-kala berlakulah. Understand? Di mana dia menyimpang. Dia menipu. Dia panckan, lepas tu dia tak ada dalam adik keluar pergi ni. And then dekat dengan habis kerja baru masuk. Nampak? And then datang lewat ke kerja. Semasa waktu bekerja dia buat urusan peribadi. Itu semua tak boleh. Understand? Okey, nampak tu. So mengelakkan penyelewengan kerja means kamu fahamlah. Understand? Nampak tu. Waktu bekerja memang fully bekerja. Understand? So kadang-kala dalam sekolah, ini yang kadang-kala ibu bapa komplain atau kamulah pergi rumah beritahu. Apalah cikgu hari ni satu cikgu pun tak masuk kelas. Understand? Okey ni, bukan kita tak mau masuk lah. Kita juga dibebani oleh kerja-kerja lain. Kerja-kerja lain means kena bawa pelajar keluar untuk pertandingan semua. Pertandingan diadakan sebab dia mahu mengembangkan potensi diri kamu. Understand? Have to bring you out. So bila kita berkeluar, relief. Kadang-kadang satu hari itu terlalu banyak cikgu berkeluar. Understand? So pada masa itu, sehingga susah mau letak relief lah, siapa nak masuk, ganti pun tak ada. So dia tengoklah kalau kelas itu budak-budak baik, bagus, good class means mereka, cikgu itu sudah bagi suruh pelajar buat.
So cikgu tu masuk sekejap bagi kerja, lepas itu pula ansur lah. Understand? Sebab sistem, we got no choice. System, we have to follow system. Cikgu pun juga banyak keluar. Understand? Untuk bagi ceramah dan sebagainya untuk pendidikan moral lah. Understand? Kadang-kadang memang keluar, saya keluar. Understand? Untuk bawa pelajar ke pertandingan, kawat lah, itulah, inilah. Understand? Nampak tu. Dan kadang-kadang dalam sekolah sukan means, kita ada sukan saringan means, so ada cikgu-cikgu yang terlibat dekat padang. Understand? Dia tak boleh masuk kelas. So itu kita tak boleh panggil penyelewengan kerja. Itu tugas rasmi kita. Understand? Okay, nampak tu. So mengelakkan penyelewengan kerja, kamu fahamlah. Then after that, laksanakan program kesedaran. Kesedaran, so you kena educate lah. You punya pekerja semua, beri dia kesedaran untuk memerangi rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Understand? Okay, nampak. Rasuah mau, penyelewengan tak mau. Lepas itu, salah guna kuasa. Penyelewengan means adalah you menipu lah. Menipu juga penyelewengan. Tadi penyelewengan kerja. Ini penyelewengan adalah generally apa kamu buat adalah, okay, yang ni penyelewengan dia lain sikit lah. Understand? Kamu salah guna wang syarikat. Wang organisasi kamu lah. Atau harta benda organisasi kamu, syarikat kamu. Dan lagi satu adalah maklumat syarikat. Maklumat. Okay, so cikgu bagi contoh salah gunaan harta benda syarikat adalah office ada komputer untuk kamu buat kerja tetapi kamu tengok YouTube. Tak boleh. By right, tak boleh. YouTube berkaitan dengan kerja kamu, kamu boleh tengok. Untuk peribadi personal, no. FB dan sebagainya, no. Understand? Cannot. Kecuali kamu sedang kemas kini update FB syarikat, itu lain. Azan, so personal use tak boleh. Itu yang kita panggil penyelewengan harta benda syarikat. Lepas tu ibu bapa kamu print nota untuk kamu di pejabat. Tak boleh. Understand? So all that they cannot do because itu adalah harta benda syarikat, kertas syarikat. Understand? Nampak bukan peribadi punya. So personal use cannot. Dia photostat untuk personal use tak boleh. Understand? Okay, nampak. Dapat? Okay. So kita tambah benda-benda ini semualah berintegriti lah. And the next, memperkukuhkan dan menguatkuasakan semua peraturan dan undang-undang. So you follow peraturan dan undang-undang organisasi kamu. Dan mengiktiraf pencapaian, maksudnya pekerja yang bagus, hasil kerja dia bagus, berkualiti dan sebagainya. So kita mengiktiraf pencapaian dia, bagi sijil atau anugerah dan sebagainya, iaitu memberikan penghargaan oleh Allah. Mengiktiraf, satu, memberikan penghargaan kepada warga kerja means pekerjalah syarikat, pekerja organisasi yang berintegriti. Nampak? So ini adalah apa yang kita panggil cara melaksanakan integriti dalam organisasi. Nampak? So dia ada 6. Nampak? Understand? Sikit-sikit, kamu tak payah ingat word by word. Ingat sikit-sikit pun sudah cukup. So macam yang ni kamu kata menghargai pekerja yang berintegriti. Sudah cukup lah. Understand? Hargai penghargaan, kamu letak ayat kamu sendiri, hargai pekerja yang berintegriti. Nampak? Boleh. Dan yang ni kamu boleh kata kuatkuasakan undang-undang organisasi. Cukuplah tu. Peraturan ke semua. So, kita boleh hafal word by word. Ada sikit-sikit sentuh saja cukup. Understand? Sebab soalan struktur senang bahagian A. Point dia sikit-sikit ada pun sudah dapat markah. Understand? Okey, nampak. Essay saja yang kamu kena explain dengan baik. Kalau nak cemerlang lah. Boleh Okay. Next. Kepentingan. Amalan integriti dalam organisasi. Kepentingan. So yang ni kadang-kadang confusing buku tersebut. Buku teks kamu lah. Kamu pun tak tahu yang mana satu. Understand? So kita assume that ini adalah fakta dia. Dan ini adalah sedikit huraian atau contoh dia bagilah. Azan, okey, nampak tu.
Sebab cara mereka letak, saya tak tahu ini ke dia punya fakta, ini ke huraian dia, I don't know. Azan, Okey, nampak. Okey. So, your unit, Okey. Nampak. Okey. Kepentingan amalan integriti dalam organisasi, Okey, nampak tu. Okay. The first one, menilai sesuatu kelakuan atau tindakan dengan pertimbangan yang rasional. Understand? Okey, kalau saya marah. Understand? Sebab ada satu peraturan di mana bila kamu menulis jangan gunakan nilai universal. So rational adalah nilai universal, right? So you cannot use. So menilai sesuatu kelakuan atau tindakan dengan pertimbangan yang rasional, kamu kalau boleh tukar perkataan ini. Understand? Rational itu kamu tukar jadi pertimbangan yang wajar atau waras. Wajar rasional kamu kata berfikir secara logik, berfikir secara wajar, berfikir secara waras. So gunakan perkataan lain. Understand? Sebab itu bila you baca, sebab ini peraturan. Saya pun tak setuju dengan peraturan tersebut. Tapi sistem, kalau nak markah means, kalau tulis macam ini tak ada markah, how? Understand? Okey. Kita pekerjakan. Bila kita ambil sesuatu tindakan, kita mesti buat pertimbangan yang rasional atau wajar. So bila kita buat tindakan yang wajar means, maksudnya kita dapat membuat keputusan yang cekap dan pantas semasa bekerja. So I can make very good decision and very fast. Itu dia. Faham? Okey. So kamu ini adalah orang integrity means apa tadi kamu belajar? Jati diri produktif berkualiti. Kamu punya hasil bagus. So maksudnya kamu buat kerja pun cepat juga. Cepat think. Very fast you can think. Very fast you can put it in action lah. Something like that. Nampak? Okay, wait. Okay, nampak tu. Itu dia. So menilai sesuatu kelakuan atau tindakan dengan pertimbangan yang wajar, maka kamu dapat buat keputusan yang cekap dan pantas. Understand? Okay, nampak. Cara buat kerja. Kadang-kadang you pun puji. Understand? Orang buat kerja dengan cekap. Dan after that, menunjukkan tingkah laku yang beretika. Beretika means kamu berakhlak atau bermoral. So, kamu tunjukkan tingkah laku yang bermoral. Understand? So, bila kamu buat benda itu, etika organisasi dipenuhi means, etika means prinsip moral. So, ini bermoral, beretika means. So, maksudnya, etika organisasi dipenuhi means semua prinsip moral. Organisasi lah dipatuhi atau prinsip moral yang jadi pegangan. Can be individu atau organisasi tapi yang ini organisasi. Prinsip moral yang jadi pegangan organisasi dipatuhi. So syarikat kamu berpegang kepada ini, so dipatuhi. Understand? Just like kalau tuition center lah. Dia ada okay, sorry internet. Okay, so let's say tadi aku beritahu like pusat tuition lah atau college lah. Okay, kita punya etika adalah kita berpegang teguh kepada prinsip we cannot compromise on quality. So we want to give quality education. So itu menjadi prinsip moral pegangan kita lah. So semua cikgu masuk kelas properly give
proper notes, give proper exercise dan sebagainya latihan sehingga jawab soalan dengan baik. Nampak tu? Itu menunjukkan tingkah laku beretika dalam organisasi. Maka apa berlaku? Etika organisasi dipatuhi. So, kita semua boleh capai etika organisasi. Benda yang menjadi pegangan kita. Prinsip moral yang menjadi pegangan organisasi. Nampak? Boleh, ha? Okay, next. Same goes to kalau saya pengusaha kantin sekolah. Understand? So, mesti beretika lah. Etika organisasi, etika kantin means we give very good food, healthy food sama. Sekolah means mesti healthy food. You cannot jual junk food semua dekat sana. Lepas tu ada banyak perkara lah actually tak boleh jual tapi nugget semua all that. It's not healthy. You're supposed to give very good food, healthy food. Understand? So, bila kita masak semua, understand, buat dengan baik kerja kita lah. So, then etika organisasi dipatuhi. So, maksudnya prinsip moral yang menjadi pegangan pengusaha kantin itu mesti bagi good food, makanan yang berkhasiat untuk pelajar. Understand? Berminyak dan sebagainya, oh no. Understand? So, kita kena jaga. Understand? Okay, next. Meningkatkan sensitivity dan accountability. Sensitivity dekat sini adalah kepekaan. So, maksudnya anggota organisasi peka. Dan accountability means kita tunjukkan sifat bertanggungjawab terhadap sesuatu tindakan kita. Accountability means saya bertanggungjawab terhadap tindakan saya. And saya peka. Nampak? Macam saya seorang guru. Understand? So, bila saya bawa pelajar untuk pertandingan dan sebagainya, saya kena peka. They are there not, what they are doing. Understand? Saya kena peka. I cannot buat tak tahu saja. Lantaklah like that, cannot. I must be very sensitive. Peka. Pelajar masuk keluar, itu semua kena tahu. Understand? Sensitivity dia. Dan accountability pun perlu adalah. So, maksudnya saya kena penuh bertanggungjawab. Sifat penuh bertanggungjawab terhadap setiap tindakan saya semasa bawa you. Understand? Because I'm answerable to your parents. Nampak? Anything happens to you, I'm answerable. So, saya kena buat kerja saya dengan penuh bertanggungjawab. Dan saya mesti peka everything. Understand? Okay. Boleh? Okay. Ini konsep dia lah. Understand? So, kalau kita buat benda ini, apa berlaku? Anggota organisasi yang bertanggungjawab dan committed dapat dilahirkan. So, as a teacher, I must be bertanggungjawab and committed. Understand? So, yang ni pun saya marah juga. Tengok. Okay.
Okey, ini pusingan paling besar tadi. Okay, tadi semua sekejap saja, wait I'll have to put it back again. Sharing dia pun hilang. Okey, so kita sambung balik. So ingat sensitivity means kepekaan So saya mestilah meningkatkan kepekaan saya, dan accountability means sifat bertanggungjawab saya. Azan. So saya akan jadi anggota organisasi yang bertanggungjawab. Azan. Dan after that, apa kepentingan amalan integriti? Kita dapat memperolehi keyakinan orang ramai. So parents will have trust on their teachers. Nampak? Buat kerja dengan betul lah. So ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan. So kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan. Dan kalau saya guru buat kerja dengan cekap. So ini meningkatkan kecekapan perkhidmatan organisasi dan kita boleh capai visi misi organisasi. So sebagai guru, kamu tahu tadi cikgu ada beritahu kamu, misi KPM adalah visi dan misi KPM, you boleh nampak pendidikan berkualiti. So saya buat kerja saya secara berkualiti, visi dan misi KPM tercapai. Nampak tu? Boleh Okay, as simple as that lah. Nampak tu? So saya meningkatkan kecekapan perkhidmatan saya sebagai seorang guru, buat kerja dengan betul, maka visi dan misi organisasi tercapai. Dan after that, dia akan mengekalkan image reputasi lebih kurang lah. Credibility means adalah kebolehpercayaan. Credibility. Kebolehpercayaan. And cikgu adalah jenis inilah. Cikgu adalah jenis di mana if I am teaching you subjek ini, nobody should go for tuition. Understand? Nampak? Saya assume macam itu. Because saya tawarkan perkhidmatan yang terbaik means they go for tuition also. Cikgu saya pun boleh ajar benda yang sama. Why I must waste time and go tuition, right? Understand? Okay, nampak tu. Attitude cikgu macam itu. Understand? Sebab mereka percaya kepada saya dan they don't go for tuition lah. Betul kan? Logik kan? Zen, okay, nampak. Then after that, mendapat pengiktirafan daripada masyarakat. Ada beberapa kali parents pernah datang jumpa cikgu and mereka beritahu, sir, you are doing a good job, sir. Thank you, sir. Understand? My child has improved so much. Understand? So, bila mereka datang dan mereka cakap saja, tak payah bagi hadiah semua. The word of appreciation itself boost me to work harder. Understand? So, itulah dapat pengiktirafan daripada masyarakat. Understand? Even dulu saya punya student pun ada satu tahun. Bila cikgu mengajar form 6, student saya datang beritahu, sir, wish your mother happy Mother's Day. Understand? Dia saya kata, buat apa kau bagi tahu saya? Mak saya tak ada dekat sini pun. Understand? Nampak tu. No lah, she have produced a good child lah, good teacher. Understand? Nampak? Ini pengiktirafan. Buat kerja dengan betul, people will recognize lah. You jangan takut. Understand? Nampak? Kadang-kadang kita rasa macam kita tak di-recognize, tetapi orang appreciate. Okay? Orang appreciate saja, dia tak berita pun, actually blessing comes to us. Faham? Understand? Don't let people curse you tak buat kerja. Understand? Same goes to student. You pun bila kamu, everybody likes good children. Children yang buat kerja, masuk kelas properly, hardworking. Understand? Everybody love, suka you. That itself is blessing lah. Understand? So buat kerja, integrity means kamu faham sekarang lah. You buat kerja yang quality. Hasil kerja kamu bagus, produktif. Understand? Nampak? Buat kerja dengan betul, everybody likes you. So, you boleh nampak, next itu bentuk budaya kerja berintegriti. So, anggota organisasi akan jadi bersih, cekap, amanah. So, ini adalah cogan kata those days, zaman Datuk Seri Dr. Mahathir. Dia jadi Perdana Menteri, masa itu dia memperkenalkan konsep bersih, cekap, amanah. Anggota organisasi atau pekerja kamu bersih,
cekap dan amanah buat kerja. Dan after that, ini memudahkan pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia. Okay. Welcome back. Okay, next, implikasi. Selalu ada practice integrity, what happen? Implikasi dia, konsep, confirm negatif kan? Understand? So, wujud budaya kerja yang tidak berintegriti dalam organisasi dan gejala negatif dalam organisasi akan meningkat. Gejala negatif means adalah seperti, let's say, kalau polis tidak jemput anggota dia, let's say, tak berintegriti kan. So, apa berlaku? Amalan rasuah, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, okay. So these are the negative thing dalam syarikat. Benda-benda ni. So the whole thing semua ini rasuah, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, konflik kepentingan, semua ini kita panggil sebagai jenayah kola putih. Jenayah dalam syarikat, tahu? Jenayah kola putih. Ini untuk pengetahuan kamu. Understand? So bila let's say dalam essay you can give example like this. Pemeriksa tengok saja. Wah, the fellow know a lot of things. Matang jawapan dia. Contoh dia matang, bagus. Understand? Impression. Sebab itu semasa cikgu mengajar, cikgu ajar banyak perkara kepada you secara detail. Understand? When the class is so detailed, how can you afford to miss the class lah? Understand? Nampak? Kecuali kalau kamu ada masalah. Kalau tidak, you don't miss. Zaman saya belajar semua, STPM terutamanya lah. STPM is the next step. Sebab STPM means saya akan masuk IPTA. Zaman saya matrikulasi tak ada untuk pelajar India dan China. Lepas tu baru dibuka 10% sekarang kan. So masa saya, STPM is the only way to look into local government university. Murah. Understand? So we work hard. Understand? Nampak? So cara kita sekarang buat kerja dan cara kamu buat kerja ada berbeza. You are not showing effort. Dia ada satu perkara lah. 100% effort. So kenapa student punya result berbeza? Why students result berbeza? Sebab peratusan kamu buat effort adalah berbeza. Ada orang yang give, they go all out. 100% they can give effort. Then the result is there. Understand? Okay, nampak. Boleh So make sure that your answers quality lah. Understand? Sebab sekarang mereka pentingkan benda tu. And then sikap individualistik mengatasi kerja berpasukan. Maksudnya kamu ini orang yang sangat pentingkan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri means integrity will lose. You lose integrity. Sebab sepatutnya kamu dalam organisasi, kamu tak boleh pentingkan diri sendiri. Kamu kena pentingkan kerja berpasukan. Zen, nampak tu. So pentingkan kawan-kawan yang bekerja semualah. Understand? Okay, nampak tu. Like a government servant means
Saya tak boleh pentingkan diri sendiri, saya kena pentingkan kepentingan awam sebab customer saya adalah public. I have to serve the public. I cannot pentingkan diri saya sendiri. Bila saya pentingkan diri sendiri, nanti saya buat salah. Zain, dan ini akan menyebabkan mutu kerja atau perkhidmatan merosot dan hilang keyakinan tahu. Mutu kerja atau perkhidmatan merosot, so pelanggan akan hilang keyakinan satu. Another one adalah pelabur investor hilang kepercayaan. So kamu boleh nampak. Dua, bila you punya service is not good, cara kamu buat kerja is not good, mutu kerja kamu atau perkhidmatan merosot means pelanggan akan hilang kepercayaan kepada kamu. Dan bukan itu saja, investor pun hilang kepercayaan kepada kamu dan menjatuhkan imej organisasi, dan bukan saja imej organisasi jatuh, tetapi you hilang customer. Customer semua beralih kepada competitors syarikat lain atau organisasi lain. So kamu akan mengalami kerugian sebab no sales. Nampak? Semuanya you gagal praktis integriti dalam organisasi. Kesan dia. Nampak? Dan the last one adalah perasaan. Kita rasa syukur, bangga dan gembira kalau amalkan integriti. Dapat? Okay, done. So next kita kena buat soalan dia lah. Soalan topical kita. Okay, straight away lah. Okay. Dan dia kadang-kadang overlap. Sebab ini anggota polis individu kan. Tapi dia dalam organisasi polis di Raja Malaysia. Understand? So sometimes it overlaps. So jangan terkejut tengok soalan kadang-kadang. Understand? So first soalan. Gambar di bawah menunjukkan tindakan anggota polis trafik menahan seorang pemandu yang memandu dalam keadaan berbahaya. Okey, pemandu bersalah itu cuba untuk memberi sedikit wang kepada anggota polis tersebut supaya tidak menyamannya. Namun anggota polis menolak tawaran itu. So the moment dia menolak tawaran, dia menolak rasuah, dia tahulah dia integriti. Menganggap dia cuba memberi wang suguhan kepada dia, dan pemandu terbabit turut ditangkap kerana cuba memberi rasuah. Understand? So adakah anda setuju dengan trafik tersebut? Confirm lah, kamu akan tulis bersetuju atau setuju. Nampak? So kamu akan tulis bersetuju. Wait, saya besarkan sedikit. Nampak? So at the moment, finish up your topical. Make sure that you know all the facts inside there. Azan, nampak? Setuju, then you write alasan saya. Kata beri alasan anda, alasan saya. You can save time dalam structure tau. Setuju saja terus dapat markah. Tak payah kamu tulis balik ayat ini. Saya nampak some of you exam itu, kamu tulis balik ayat dia. Saya bersetuju dengan tindakan anggota polis trafik tersebut. Why you salin begitu banyak? You tulis setuju saja sudah cukup. Ini bukan essay, structure. Straight to the point. You jimatkan masa dan you ada banyak masa untuk menulis essay. Dengan baik. Understand? Okay, nampak. So don't waste time. Setuju. Alasan saya, that's it. Then you know kena bagi 2 alasan sebab markah 3. Okay. So kenapa saya setuju dengan anggota polis? Sebab kalau dia tak, ini lain kali dia tak sedar, nanti dia akan bawa lagi kenderaan dia macam teruk sangat. Understand? So, tindakan pemandu, dia tak berubah sikap lah. Tindakan pemandu boleh menyebabkan kemalangan. Lepas tu dia bawa kereta secara berbahaya, boleh mengancam nyawa pengguna jalan raya yang lain. Understand? So, hal ini boleh mengancam nyawa pengguna
jalan raya yang lain. Nampak? Dapat? Zen, Okey. So, saya setuju. Nampak? Kena bagi alasan you. So, make it straight to the point. Setuju. Cukuplah. Jangan tulis ayat panjang. You're wasting a lot of time. No. Understand? Okey, nampak? Don't waste time. Okay, senaraikan dua kebaikan yang dilakukan oleh anggota polis tersebut. Apa kebaikan lah? Dia tak ambil rasuah dan terus keluarkan saman. Apa kebaikan dia? Okey. So, senang sajalah. Satu, anggota polis tunjukkan integriti lah. Integriti tinggi. Dan penguatkuasaan. Dan memperkukuhkan. Dan ini memperkukuhkan. Atau penguatkuasaan. Undang-undang. Yang ayat dia panjang sikit lah. So, saya boleh letak dekat sini. Yang nombor 2. Okay, nombor 1 itu dia lebih, kurang sikit lah. Okay. So, wait pusingan besar tadi, internet, disturbing us lah. So, Malaysia memang ada masalah inilah sometimes. Okay. So, satu kebaikan dia adalah anggota polis tunjukkan integriti tinggi dan ini memperkukuhkan penguatkuasaan undang-undang dalam negara kita lah. Understand? Dan hal ini akan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap PDRM. Kamu boleh tulis pemeriksa faham. PDRM means Polis Diraja Malaysia. Terhadap pasukan PDRM pun kamu boleh tulis. Understand? Nampak? Okey. Kebaikan dia. Nilai. Soalan nilai. Terangkan, beri nilai. Last year langsung tak ada dalam exam. So this year mereka boleh tanya semula. Soalan tersebut. So we don't underestimate lah. Soalan macam ini pun kita prepare sajalah in case. So nilai yang dia amalkan oleh anggota polis adalah, of course, nilai kejujuran boleh. Yang paling senang adalah nilai bertanggungjawab. Nampak? Pas tulis nilai, kamu kena explain. Bila explain, ditulis watak anggota polis, watak dia. So nilai bertanggungjawab, so you have to explain. So senang sajalah. Anggota polis melaksanakan tugas dengan sempurna. Boleh tulis dengan nyaman, dengan baik. Kalau baik tidak dengan baik. Okey, dengan baik atau kata dengan
menyaman atau keluarkan samanlah menyaman pesalah trafik. So, soalan yang terangkan nilai belum keluar dalam exam setakat inilah. Understand? Tapi boleh muncul sebab ini adalah bentuk soalan-soalan moral. Understand? Dan the last one, kesan. Ramalkan kesan sekiranya anggota polis tersebut menerima rasuah. Okey? Okey, nampak. So, kalau polis itu terima rasuah means, tindakan boleh diambil ke atas pegawai tersebut. So, kesan dia adalah tindakan tata tertib. Boleh dikenakan ke atas anggota polis berkenaan. Anggota polis berkenaan. Okey, lepas itu image atau maruah diri ya. Ini personal lah, itu polis punya orang. Maruah diri polis tercalar. Nampak? Bukan dia saja malu tapi dia memalukan organisasi dia. Image PDRM terjejas. Jangan pula semua tercalar. Understand? Tunjukkan kreativiti kamu lah bila kamu jawab soalan. So, impression, you are a good student. Zen, okay, nampak. Okay, so normally they give situation lah, issue. Soalan yang kedua yang saya bagi adalah, saya tengok dalam buku dalam pasaran, ada soalan yang sangat direct. Tapi direct punya, very rare dapat soalan macam yang soalan kedua lah. Tapi kita belajar saja. Zen, okay, maklumat berikut menunjukkan situasi dalam organisasi. Organisasi adalah tempat bekerja, you ada bos, kamu dan sebagainya. Okay, organisasi merupakan satu unit sosial yang terdiri daripada sekumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai sesuatu matlamat. So, maksudnya semua organisasi ada visi misi dia mau capai. Dalam usaha mencapai matlamat yang ditetapkan, setiap ahli organisasi perlu mengamalkan integriti organisasi. Maka dia tanya soalan definisi boleh dan soalan integriti organisasi telah pun keluar. So, ini you kena ingat definisi dia lah. You got no choice. Understand? Okay. So, let's say kamu boleh ingat penuh lagi bagus. Pematuhan amalan terbaik. Berdasarkan pelaksanaan piagam pelanggan sistem dan proses kerja. Okey, ada gambar lagi, Gus. Okey. Nyatakan dua cara melaksanakan integriti dalam sesebuah organisasi.
Okay, sorry ya, internet hari ini memang bermasalah. Nampak. Tapi tak perlu risaulah sebab dia recording take place. You dapat penuh nanti. Okay. So, dua cara laksanakan integriti. Ingat yang paling senang. Mematuhi kod etika kerja. Dapat laksanakan. You cakap laksanakan atau capai visi misi pun boleh. Yang the main point adalah visi misi. Dan dapat elakkan penyelewengan kerja. Understand? So, memang dia ada 6 kan. So, dia minta 2 saja. Just bagi sajalah. Okay. Mematuhi kod etika kerja. Poslah kod etika kerja. Dan kamu bagi yang melaksanakan. Kata mencapai visi misi pun kita boleh terima. Inilah jawapan dia. Visi dan misi. Nampak? Understand? Want to give anything extra? Mungkin boleh bagi satu lah. Normally kita bagi extra kalau kita tak sure. Takut salah baru bagi. Kalau tidak, you know confirm, jangan bagi extra. Don't waste your time. Sebab kita ada essay. So masa checking you nak tambah boleh. Azan, Okay, next. Beri 2 kepentingan amalan integriti dalam organisasi. Understand? So yang ini senang saja. Kalau kamu integriti ada bekerja, semua pekerja kamu bekerja secara integriti, means ingat yang simple one. Kecekapan perkhidmatan kamu bertambah. Understand? So dia meningkatkan. Ambil yang simple one. Meningkatkan. Sebab dia ada banyak poin apa? Meningkatkan kecekapan perkhidmatan organisasi. Bila perkhidmatan kamu cekap, you tahulah ada lagi satu kamu boleh ingat, iaitu dia memperolehi terlalu banyak gangguan. My dear. Okay. I hope dia ni doesn't kacau lagi. Sharing also difficult. Okay, thank God. Okay. So kalau kepentingan means try to remember the easiest one lah. Kalau semua amalkan integriti pekerja kamu, kecekapan perkhidmatan organisasi bertambah. And then orang mula yakin
terhadap organisasi lah. Remember the easy one. Azan, sebab definitely mereka tak ada. The essay part is a bit difficult. Kan, okay, nampak. Okay. Yang ini ramalkan dua kesan. Fakta dalam buku teks, tengok sini, fakta dalam buku teks saya tunjuk, yang kesan tu. But you need to explain lah, wait, this one is form 3 one. Okay, form 5. Ini kesan dia, implikasi dia. Kesan kalau tidak praktikan integriti. Kalau kamu tak amalkan. So dia ada ni. So pandai-pandai kamulah. Understand macam mana kamu buat huraian. So cikgu beritahu satulah untuk you. Okay, yang ni kamu kena bagi 2 kesan. So maksudnya 4 markah. So you know lah yang ni kan. Wait you kena bagi fakta 1, huraian contoh for it. Nampak? Then you have to go for the second fakta. Then kena bagi huraian contoh for it. Isn't it? Nampak tu? Okay. So the first fakta itu yang buku teks punya. Okay. Hilang keyakinan. Kamu tulis 1 pun cukup lah. Tapi ini saya bagi budak yang dah hafal word by word from the buku. Keyakinan dan kepercayaan terhadap organisasi. So, bila dia hilang kepercayaan terhadap organisasi means then they won't trust you, they go for other company lah. Understand? Maka pelanggan akan beralih pada organisasi pesaing yang lain. Organisasi lain pun bolehlah. Organisasi lain itu adalah pesaing kamu, competitors. They don't trust. Go for a private school lah. They don't trust in you means they change school lah. Go for okay, thank God cepat sikit. Okay, mutu kerja dan perkhidmatan organisasi merosot. Okay, perkhidmatan organisasi merosot. Okay, kalau you punya mutu kerja atau perkhidmatan kamu merosot, then customer tak puas hati dengan perkhidmatan kamu lah. So they will call. Too much of gangguan today lah. Wait, sharing also. Okay.
The last one, so cikgu habiskan. So, dua kesan means pelanggan hilang keyakinan dan kepercayaan terhadap organisasi lain, maka pelanggan akan beralih kepada organisasi pesaing yang lain. Lepas tu, mutu kerja atau perkhidmatan organisasi merosot means, dan ini menjejaskan kepuasan pelanggan terhadap organisasi. So, end of the day, semua conclusion lebih kurang sama sebab dia dekat-dekat tahu isi dia. So, you kena pandai lah. Understand? Nampak tu. So, macam cikgu business grad lah. So, maka saya tahu tentang organisasi banyak. Saya dah belajar. Dan saya juga mengajar tingkatan 6 dalam tuition. Understand? Nampak? So, macam ni cikgu tahulah. Understand? Atau kamu boleh tulis pelanggan hilang keyakinan dan kepercayaan terhadap organisasi. So, you boleh kata ini menjejaskan imej organisasi dan pelanggan lari ke organisasi lain. Something like that. Mutu kerja atau perkhidmatan organisasi merosot. So, you janganlah tulis benda yang sama. You cuba elakkan repetition ayat sama. Ini pun boleh menjejaskan markah. Understand? Okey, nampak. Okey. So, topik hari ini cikgu dah habis. So, cikgu dah buat 2 soalan. Understand? Tapi soalan kedua ini adalah very direct question. Tapi direct question macam ini susah nak jumpa dalam exam lah. Selalunya dia bagi situasi. Dan mungkin 1-2 soalan pecahan itu, satu mungkin dia bagi terlalu umum sikit. So, baca soalan betul-betul bila you jawab. Okey? Okey, done. So, besok we try to finish up essay dia. Understand? Nampak? Boleh? Okay, so I'll stop here. Wait, cikgu stop recording dulu.